Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi ruang masa kepada kita untuk sedikit menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada kita sembahyang, dan tuntutan mendengar ataupun menuntut ilmu juga sebagai tuntutan yang wajib, di mana dia juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam mengisi masa-masa kita ataupun umur kita untuk diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugilah bagi mereka yang tidak mengisi umur dengan baik ya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit masa ini kita gunakan untuk pengisian bagi mendapat sedikit ilmu, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menambahkan lagi ibadat kita, bukan hanya setakat solat saja, bahkan juga menuntut ilmu. Dan duduk dalam majlis ilmu macam ini juga dikatakan sebagai satu ibadat, pahalanya sangat besar. Dalam hadis disebut mereka yang duduk dalam hadis, mereka duduk dalam hadis ilmu ini pertama akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat ni maksudnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nikmat-nikmat yang kita hadapi hari ini. Ya, mungkin orang lain tak dapat nikmat itu, kita dapat. Antaranya nikmat tu duduk dalam majlis sini lah. Orang lain tak dapat, tapi kita dapat duduk dalam majlis sini. Ya, itu Allah letakkan kita begitu. Yang kedua, maksudnya Allah bagi keampunan ya kepada kita. Ya, kalau ada dosa-dosa kecil kita ya kerana duduk dalam majlis ilmu ni juga, seperti mana kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi pahala-pahala sembahyang sunat itu dapat menebus kesalahan-kesalahan kita, diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga iaitu Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan kita kerana kita duduk dalam majlis ini. Di atas kebanggaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala minta para malaikat mengembangkan sayapnya kepada kita ketika ini ya, supaya dilindungi dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi ya, ibadat yang kita lakukan ini juga sebagai ibadat yang disaksikan oleh para malaikat yang bersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Baik, kita sambung hadis yang ke-41 berkaitan dengan bab nilai segala amal berdasarkan kepada niat. Jadi maksudnya segala amal kita berdasarkan kepada niat. Macam kita duduk dalam majlis ini, apa niat kita? Niat kita ialah untuk nak beribadat ataupun orang kata nak menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala, iaitu belajar, menuntut ilmu. Supaya dengan menuntut ilmu kita lebih faham dan dapat kita tumpukan perhatian kita, ibadat kita dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-41, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Ya'zu jaisun Ka'bah. Ya'zu jaisun al-Ka'bah. Satu angkatan tentera hendak menyerang Kaabah. Fa iza kanu bi baida min al-ardi, maka apabila mereka berada di suatu tanah lapang, yukshafu bi awwalihim wa akhirihim, ditimbuskan mereka seluruhnya dari awal hingga akhirnya. Qalat, kata Aisyah, ya, Sayyidina Aisyah merasa muskil. Kemudian dia tanya lagi, ya, serta dia bertanya lagi, ya Rasulullah, kaifa yukshafu bi awwalihim wa akhirihim? Dia kata, ya Rasulullah, Aisyah tanya Rasulullah, bagaimana mereka ditimbuskan seluruhnya padahal ada di antara orang-orang yang berjual beli? Dia kata,
wa fihim aswaquhum yang mereka itu berjual-jual beli, wa man laysa minhum, dan orang-orang yang bukan dari tentera-tentera itu. Kan? Qala Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam kata, ya, mereka seluruhnya ditimbuskan. Semua itu akan ditimbuskan. Kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Mereka itu semua ditimbuskan, kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Yukshafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Kemudian mereka itu dibangkitkan pada hari kiamat dan masing-masing dibalas menurut niatnya, menurut niat mereka itu. Ya. Kalau niatnya itu baik, maka balasan baiklah. Kalau niat itu tak baik, maka balasannya pun tak baiklah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Al-Quran sebut. Ya, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau buat baik, baiklah. Kalau buat jahat, jahatlah, kan? Begitu. Sebutkan di sini. Ini satu dialog lah di antara hadis ni, satu dialog di antara Nabi dengan Aisyah, iaitu isteri Nabi. Isteri Nabi yang muda lah Aisyah ni. Berkahwin Nabi ketika dia berumur 9 tahun, ya. 9 tahun berkahwin dengan Nabi. Baik, jadi kita tengok dari semula, ya. Jadi bila Nabi kata, bila Aisyah ni dia dengar, dia kata, katanya dia kata Rasulullah SAW bersabda, satu angkatan tentera hendak menyerang Kaabah. Maka apabila mereka berada di tanah lapang, mereka datang nak serang Kaabah, mereka duduk di tanah lapang, mereka ditimbuskan, mereka keseluruhannya dari awal hingga akhir, mereka tu ditimbus. Maksudnya matilah keadaan mereka itu semuanya, mati, kan? Jadi bila keadaan tu awal hingga akhir itu kesemuanya, maka Aisyah tanyalah, dia kata takkanlah ada orang bukan tentera yang datang nak menyerang itu, yang tentera tu timbus tak apalah, tapi macam mana orang yang jual beli ni, orang-orang ni kanak-kanak dan sebagainya, kan? Jadi kata Nabi, semuanya tertimbus. Ya, mereka tu dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan kepada niat mereka. Jadi niat orang tentera yang nak menyerang Kaabah itu niatnya tak baik, maka dia akan dapat balasan tak baik lah. Tapi bagi niat orang yang nak mempertahankan Kaabah itu, yang ada di Kaabah itu nak mempertahankan Kaabah itu, maka niat mereka itu baik, maka mereka mendapat balasan yang baik. Kita tengok perbahasan dalam kitab ini. Jadi Nabi nak sebut dalam hadis ni, dia punya intipati dia nak sebut bahawa yang pertama, akibat buruk orang yang mencaburi sesuatu yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Jadi satu benda yang mulia di sisi Allah Subhanahu Ta'ala tu, kalau dicabuli ataupun dibuat, orang kata perkara-perkara yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka maksudnya mereka itu akan mendapat ganjaran yang buruk, akibatnya sangat buruk. Dan ini berlaku bukan zaman Nabi saja, bukan zaman sebelum Nabi itu, zaman sebelum itu, zaman Nabi-Nabi sebelum itu, ya, mereka ingkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, mereka orang kata macam-macam lah, ya, hingga kan akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksudnya kalau Allah muliakan sesuatu benda itu dan kita mencabulinya, kita tak memuliakannya, maka balasannya buruk. Macam Allah muliakan Al-Quran, kita tak muliakan Al-Quran, balasannya buruk lah, ya. Bagaimana memuliakan Al-Quran? Kita kena baca Al-Quran, kena pandukan Al-Quran, baru kemuliaan tu dapat dirasai. Tapi kalau kita tak memuliakannya, hanya setakat kita katakan kadang-kadang tak mengikuti apa yang diperintahkannya, kita katakan mencabuli hak-hak yang sepatutnya diperintah, maka buruklah akibatnya itu. Bila buruk akibatnya itu, binasa tu bukan binasa kepada orang lain, binasa kepada diri kita sendiri, kan? Kemudian yang kedua, isi yang kedua, Nabi nak ceritakan tentang hadis ini, siapa yang berada dalam kalangan orang-orang yang melakukan maksiat atau fitnah, kekacauan akan menanggung dalam dunia ini. Ya, maksudnya kekacauan akan menanggung dalam dunia ini bala bencana yang menimpa mereka. Jadi maksudnya orang-orang yang macam ini bukan hanya di hari akhirat, di dunia pun mereka dah menanggung bala yang akan menimpa diri mereka. Ya, melakukan maksiat atau fitnah,
Ya. Besok fitnah ni kita faham sangatlah kan. Hari ni viral lah, fitnah sana fitnah sini kan. Viral, orang ni kata fitnah, orang ni kata fitnah kan. Sampai macam tu orang viral hari ni kan. Dengan fitnah ini, bahawa dalam keadaan yang masa yang tegang ni lagilah kan. Jadi maksudnya akan menimbulkan kekacauan, ya. Dan orang yang buat fitnah tu akan menanggung balanya, bukan hanya setakat di hari akhirat, itu pastilah. Tuhan dah sebut dah kan, balasan di akhirat pasti. Di dunia pun begitu juga. Maksudnya mereka akan mendapat bala bencana yang akan menimpa mereka di dunia ini. Kenapa? Melanggar hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, mencabuli hak-hak Allah. Macam tentera bergajah tadilah. Tentera tadi tu dia nak mencabuli Kaabah. Datangnya tu nak meruntuh Kaabah. Cerita ni cerita Nabi cerita kepada Aisyah tentang zaman sebelum Nabi. Aisyah belum lahir lagi. Zaman tu Aisyah belum lahir lagi. Tapi Nabi nak cerita, Nabi pun masa tu kecil lagi kan. Nabi cerita zaman sebelum itu Mekah tu dah nak diroboh atau nak diruntuhkan, nak dirobohkan oleh satu kumpulan tentera kan. Ini dinukilkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayral ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Tu ayat dinukilkan cerita itu, cerita yang Nabi keluarkan hadis ini nak ceritakan kepada Aisyah tentang akibat orang yang membuat perkara buruk kepada yang benda yang Allah muliakan. Mereka Kaabah tu Allah muliakan, itu rumah Allah kan. Jadi mereka akan dapat akibatnya bencana yang buruk, ataupun macam disebutkan tadi, benda yang difitnah, dia melakukan maksiat dan fitnah dan sebagainya juga, mereka juga akan mendapat, ya, sama kerana tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang akhir sekali Nabi nak cerita bahawa balasan akhirat tu pasti ada, ya. Jadi siapa buat baik dia balas baik. Ayat Quran sebutlah kan, faman ya'mal misqala. Siapa buat jahat dia dapat jahatlah. Walaupun satu syarran yarah ni maksudnya yarah ni satu benda yang kecil lah, sekecil sangat, sekecil-kecilnya. Kita kata begitu keadaan dia. Baik, tengok huraian dia sebelum kita pergi kepada tapi dia base-nya berdasarkan kepada ayat daripada Al-Quran tadi. Kita tengok ayat Al-Quran tadi, dia kata apa? Dia kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui, dia kata, bagaimana Tuhanmu telah melakukan, ya, melakukan kepada angkatan tentera yang bergajah tadi. Tentera-tentera yang fil tu tentera bergajah, ashabul fil tu tentera bergajah tadi tu dia, yang hendak menyerang Kaabah. Mereka ni datang nak menyerang Kaabah, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya, bukankah telah menjadi rancangan, ya, kata bukankah Allah SWT menjadikan rancangan jahat mereka itu merugi dan membinasakan mereka. Rancangan jahat itu sebenarnya merugi dan membinasakan mereka. Cerita Al-Fil itu. Wa arsala alaihim tayral ababil. Diutuskan kepada mereka itu yang kita duduk di tanah lapang tadi itu, sebelum mereka pergi ke Kaabah, nak serang Kaabah, nak runtuhkan Kaabah itu, ya. Jadi mereka duduk standby dulu lah kat tanah lapang tu. Ketika itu wa arsala alaihim tayral ababil, maka Allah Subhanahu taala utuskan burung-burung, tayral ababil, burung-burung yang bawa, ya, daripada burung-burung ababil namanya, burung-burung ababil. Wa arsala alaihim tayral ababil tarmihim bi hijaratin min sijin. Kemudian burung-burung itu tarmihim, membalingkan kepada mereka dengan batu-batu yang kecil, batu-batu yang kecil, min sijil, daripada neraka sijil. Batu tu racun, kena aja faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka mereka itu akan jadi macam daun-daun kayu yang dimakan oleh ulat. Itu cerita dia yang tertimbus dengan sebab itulah, ya. Kena batu itu racun, kena badan mereka,
badan mereka tu jadi reput macam daun-daun yang dimakan ulat. Begitu. Itu orang kata saintis masa itulah kan. Tu Allah punya saintis. Kalau hari ini dia kata apa, bom atom, bom macam-macam lah teknologi hari ini kan, yang boleh menyebabkan orang macam hari ini kan, ilmu teknologi dan sebagainya. Itu dia ceritakan. Jadi Allah ceritakan kepada Nabi ni, ayat itu nak ceritakan bagaimana orang yang nak mendustakan ataupun nak mencabul hak-hak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaabah tu hak yang dimuliakan. Siapa yang nak meruntuhkan ni? Ya, iaitu kerajaan Raja Yaman ketika itu, Raja Yaman. Ya. Kalau tengok dalam peta, Yaman ni duduk bawah sikitlah kan, Raja Yaman. Hantar tenteranya bernama Abrahah. Tenteranya tu, ketua tenteranya nama Abrahah. Tenteranya itu ada membawa gajah. Bawa gajah. Sebab gajah tu kuat untuk nak tolak Kaabah tu lah, nak runtuh mana Kaabah tu. Gajah tu kuat, begitulah maksudnya. Digambarkan begitu. Ya. Ketika itu kalau tentera tu ada gajah, kira kuat lah. Macam kita ada tank lah. Perang tu ada kereta kebal kan, begitulah kan. Kalau zaman sekarang lah kan. Tapi ayat ini sebenarnya, kalau kita cerita tentang perang ni, ayat ini sebenarnya memberi satu manfaat kepada manusia, ya, untuk bagaimana strategi peperangan itu nak dibuat. Kan. Dia tak cerita dalam sinilah kan. Bagaimana strategi peperangan itu dibuat kan. Baik, kita berhenti, kita sambung yang itu. Kemudian kenapa Raja Yaman ni nak serang Kaabah tu? Sebab apa? Sebab Kaabah ketika itu menjadi tumpuan ibadat orang-orang di Jazirah Arab tu. Maksudnya siapa-siapa yang berniaga akan singgah di Kaabah itu, akan singgah di Makkah itu, mereka bertukar barang dan sebagainya, kan? Kemudian dalam ketika itu mereka menunaikan ibadat. Ibadat tu ibadat haji yang diwarisi sejak zaman Nabi Ibrahim dulu lagi. Ya, zaman Nabi Ibrahim lagi, ya. Nabi Ibrahim, lepas Nabi Ibrahim dijaga oleh Nabi Ismail anak dia. Zaman itu lagi, kan? Ibadat haji lah, maksudnya ibadat. Dikatakan ibadat haji kan, buat itu. Jadi Mekah ketika itu masyhur lah kan, masyhur ketika itu kan. Paris gelap lagi masa tu, London pun gelap lagi zaman tu kan, mana ada lagi Paris, London tu gelap lagi kan. Tapi zaman itu, zaman jahiliah tu, zaman itu maksudnya Arab tu dah maju dah, barang dagangan mereka ada yang mereka jadi macam-macam lah kan. Begitu kan. Jadi Raja Yaman ni cemburu sampai dia buat satu gereja di Yaman itu, di Sana'a, ibu negeri Yaman itu nama Sana'a. Dia buat satu gereja di Sana'a tu sangat cantik, ya, cantik lah, dengan cerminnya dan sebagainya, cantik. Sebab apa? Sebab nak seru orang ni pergi kepada Sana'a, jangan pergi ke Mekah. Macam kita katakan nak alih perdagangan itulah. Macam kita hari ni lah, Singapura bagus, ada pelabuhan dia yang kat, kita pun nak buat pelabuhan juga, tak mau kat Singapura tu, kita nak bagi kita punya, mungkin kita buat dekat Segenting Kera kan, dulu ada orang kata nak potong Segenting Kera tu, nak buat pelabuhan kat situ kan, supaya orang berdagang tak payah nak cross kat Singapura, boleh pergi kat Singapura dekat saja, kalau nak pergi China kan, begitu. Jadi begitulah keadaannya, ceritanya kan, begitu. Zaman tu dah ada dah ekonomi, masalah ekonomi, kemajuan dia nak ketika itu. Jadi maka dia buat keputusan, tak ada cara lain, seru tak ada juga, akhirnya ambil tindakan, kita roboh je lah benda tu. Orang tak datang lagi lah, benda roboh kan. Tapi benda ini benda Allah Subhanahu Wa Taala punya kan, benda yang Allah mulia kan. Dia tindakan dia begitu, maka itu dia katakan cerita ayat itu. Akhirnya tentera bergajah itu semuanya mati bergelempangan, reput mereka itu kena batu-batu daripada neraka sijil yang dibawa oleh Tairal Ababil, burung yang dikatakan nama Ababil kan, Tairal Ababil. Itu cerita dalam itu. Kalau hari ini kadang-kadang orang nak, kalau strategi peperangan, negara yang kuat tenteranya mestilah serangan udara. Negara yang ada tentera udaranya kuat, pasti tentera kuat, pasti negara itu akan jadi kuat. Cerita diambil dari situ lah. Maksudnya burung-burung tu bawa
bom-bom atom yang akan dilepaskan. Sebab di atas senang nampak orang di bawah. Itu strategi perang lah, kan? Kan berdasarkan kepada itu, ayat itu diulas dan sebagainya, maka orang dapat pengajaran daripada situ. Ya, jadi mana negara yang nak bagus pertahanannya, mesti ada angkatan tentera yang kuat. Singapura kan hari ni kan kuat angkatan tentera dia. Macam Yahudi juga, negeri dia kecil kan. Dalam masa beberapa second dia boleh sampai kat Johor lah kan. Itu kuat angkatan tenteranya kan. Kalau bahagian darat pula ni nak kuatnya, mesti ada gajah, tank lah kan. Tanker ya, kereta kebal. Begitu keadaannya. Lepas tu barulah orang-orang yang nak mengendalikan kereta kebal tu, orang yang nak mengendalikan itu askar-askar lah, manusia lah yang akan nak mengendalikan kapal terbang dan sebagainya. Itu maksudnya strategi peperangan tu diambil daripada ayat itu, ayat surah Al-Fil tadi kan. Okey, kita balik cerita tentang surah Al-Fil berkaitan dengan hadis inilah ya, yang Nabi nak ceritakan kepada Aisyah. Okey. Tapi dalam hadis ini nak menceritakan tentang akibat buruk. Nabi nak cerita dengan Aisyah bahawa akibat, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Al-Fil itu, cerita kepada Nabi, kemudian Nabi nak ceritakan kepada Aisyah, nak ceritakan kepada kita akibat orang yang buat, orang kata, mencabuli hak-hak yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Ya, kalau kat sini tak Kaabah lah. Ya, kalau selain daripada itu banyak lagi lah. Mungkin kalau hari ini kita katakan, mungkin hari ini apa dia? Kita nampak Al-Quran jelas itu benda yang Allah muliakan. Ya, sampai hari kiamat dia tak hilang, benda itu akan kekal. Allah muliakan benda itu untuk tinggalkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai panduan hidup mereka, untuk mereka gunakan untuk mencapai nikmat syurga yang mereka idam-idamkan berdasarkan kepada Al-Quran tadi, berdasarkan Al-Quran itu. Jadi kalau siapa yang mencabuli Al-Quran, sama jugalah macam mencabuli Kaabah tadi. Ataupun apa dia hari ini, kalau kita katakan selain daripada Al-Quran, apa mungkin ulama-ulama hari ini, ulama-ulama, orang-orang yang ada ilmu agama, kita katakan yang berjuang untuk menegakkan agama. Mereka ni ulama-ulama yang berjuang untuk menegakkan agama, nak mengangkatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala supaya tinggi. Yang Allah kata al-Islam yu'la wala yu'la alaih, tu Islam itu tinggi, tidak ada lagi yang tinggi daripada Islam. Jadi nak mengangkat itulah ulama-ulama ni lah, orang-orang yang berdasarkan kepada Al-Quran, hari Nabi ni, yang dididik oleh Nabi lah, mereka ni lah yang akan mengangkat martabat Islam itu kan. Jadi kalau orang-orang ni juga dihina, maka Allah murka lah kepada mereka kan. Jadi ulama-ulama kan. Jadi kalau sebut ulama ni banyak perbahasan lah, tapi yang kita sebut ni ulama al-warasatul anbiya. Dalam hadis sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu pewaris kepada Nabi. Maksudnya apa yang Nabi buat, dia buat. Itu ulama. Jangan dia buat bertentangan dengan Nabi buat. Itu bukan ulama lah namanya. Cerita apa dalam cerita apa tu, saya tengok cerita Melayu, dia kata bukan ulama, ular dalam semak. Cerita drama TV saya tengok dulu kan. Kan, bukan dia kata ulama, ular dalam semak ada dia. Saya tengok lupa nama ceritanya kan dulu dia katakan. Itu di sini kalau kita kira begitu, maksudnya di sana ada ulama arwarasatul anbiya, ada ulama, dia kata ulama ulama yang berjuang untuk kepentingan diri dia, untuk kepentingan sesuatu yang nak dia dapat di dunia. Itu dia kata ulama yang itu kan. Tapi cerita ni bukan cerita ulama itu, cerita ni ulama yang nak mengangkat martabat Islam itu, ya, nak meninggikan agama Islam yang dikatakan tinggi daripada segala-gala agama yang lain. Dia kata di sini tiap-tiap satu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apa yang Allah muliakan? Contohnya apa dia? Hukum. Allah muliakan hukum. Apa dia hukum dia? Mencuri, potong tangan. Itu Allah muliakan. Tak boleh kita abaikan. Tak boleh kita duk katakan potong tangan nanti rugilah apa, tak ada. Itu memang dah qat'i, benda yang jelas disebut dalam Al-Quran kan. Hukum. Solat tu wajib, itu hukum dah qat'i benda tu. Tak boleh kita abaikan. Kalau kita abaikan, maksudnya jadi kita mencabuli hak-hak yang Allah muliakan, yang Allah amanahkan kepada kita. Jadi kalau kita faham sampai peringkat yang macam itu, takut kita kan.
Ini sampai kepahaman itu, maka itu kita lama dulu kita tinggal banyak ni kan. Bukan tuan-tuan, saya yang cakap serupa dulu masa muda tinggal banyak kita kan. Tinggal banyak kan. Begitu keadaannya kan. Jadi maknanya kita kena, Islam tak susah. Kita boleh bertaubat, kita boleh dari segi hukum. Ya, ada hukum yang haram tapi kita buat. Maknanya itu kita mencerobohi hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Itu yang kecil-kecil lah kita nampak, kan? Yang besar-besar, hududnya dan sebagainya lah. Yang kadang-kadang kita abai terus benda yang macam itu. Abai, tak ada lah kira. Nama je Islam tapi praktiknya tak ada, kita abaikan. Ya? Sampai yang paling halus sekali dibahaskan oleh ulama-ulama ataupun oleh orang ahli abid ni, ya, sampai peringkat kepada bercakap dusta pun begitu juga, kan? Bercakap dusta, kita berbohong tak boleh sebab Allah tak suka kepada orang yang berbohong, kan? Itu sampai ke peringkat yang macam itulah. Masa kita katakan, kalau Allah muliakan masa, maka Allah muliakan masa. Ni macam masa ini daripada 1 Zulhijjah, ya, ini masa 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ini masa, dia kata masa yang sangat tinggi nilainya kepada kita untuk kita nak beramal, sampai dikatakan kita boleh mendapat pahala yang dikatakan pahala jihad. Jadi nak beramal lah. Apa amalannya? Amalan biasa lah. Mulai 1 Julai, mulai 1 Zulhijjah, ya, bukan Julai, 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, itu masa yang cantik, masa yang baik, kan? Itu masa yang Allah muliakan masa itu. Gunakan kemuliaan itu. Jangan masa itu kita tak mengisi kemuliaan-kemuliaan itu. Nak puasa ke, nak banyak bersedekah ke, nak baca Quran ke, nak sembahyang sunat banyak ke, buatlah, kan? Bagi mereka yang nak berkorban ke, buat, ya. Nak cantik lagi mereka yang berkorban, yang melaksanakan ibadat korban itu daripada 1 hari bulan tu dah, 1 bulan Zulhijjah tu dah, mereka dah diberi panduan nak menyelesaikan, nak melaksanakan ibadat korban yang terbaik. Tak boleh kita potong kuku, tak boleh kita bersyukur, ya, 1 hari bulan tu, 1 bulan Zulhijjah, sampailah kepada hari korban itu, sampailah hari sembelih itu. Kalau kita ambil bahagian, kita ada sembelih, kita lembu berapa? Lembu yang ketiga kita. Bila lembu yang ketiga sembelih tu, habis sembelih tu, kita bolehlah nak bersyukur ke, nak potong kuku ke, boleh. Bila orang tanya, Ustaz ni, saya tak tahu ni, baru tahu ni Ustaz, dia kata. Dia kata baru tahu, terlupa pula tu, dia kata baru tahu ni, boleh. Tak apa, mulalah daripada kita tahu, kan? Mungkin 2 hari, 3 hari lepas tu dah lepas dah 2-3 hari, kan? Ni baru tahu, tak apa, mulalah setakat yang kita tahu, kan? Jangan tak buat langsung, kan? Dulu kita tahu, kita mula setakat mana kita tahu. Soal pahala kelebihannya itu Allah yang punya, bukan kita punya, kan? Itu Allah yang nak bagi, kan? Jadi begitu, maksudnya kita boleh buat, kan? Itu dari segi masa lah, ya, misalnya masa yang mulia, masa kalau orang pergi menunaikan haji, masa hari tasyrik tu lah, hari buat haji tu, kan? Boleh mula pergi ke mabit, pergi ke Mina, sampailah balik esok, itu masa-masa yang mulia. Ataupun masa yang mulia pun masa-masa ketika antara ma'rif, antara azan tadi tu, antara azan dengan iqamah, itu masa yang mulia, masa yang baik. Masa ketika itulah kita nak berdoa apa semua tu, masa yang berkat antara azan dengan iqamah. Orang azan, lepas tu nak pergi kepada nak semayang, masa itu tu, masa itu kita semayang sunat, kan? Masa itu berdoa lah, minta. Itu masa yang terbaik. Tengah malam, itu masa yang dimuliakan banyak, kan? Kemudian tempat yang dimuliakan, rumah Allah ni tempat yang dimuliakan ni, ya, rumah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu di dunia ini adalah rumah Allah lah. Kaabah itu tempat yang dimuliakan, Masjid Nawawi tempat dimuliakan, Masjid Al-Aqsa tempat yang dimuliakan, ya, tempat-tempat itu. Di tempat-tempat yang macam itu tak boleh kita cerobohi, tak boleh kita binasakan ataupun kita buat perkara-perkara yang boleh menjadi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia kata hamba Allah yang dikasihi, inilah yang dikatakan ulama tadi, hamba Allah, Nabi itu hamba Allah yang dikasihi. Kita menghina Nabi tak boleh, kan? Sebab Nabi itu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita menghina sahabat-sahabat juga tak boleh, sebab sahabat itu diiktiraf oleh Nabi yang didik mereka dan sebagainya, kan? Tak boleh, kan? Sampailah kepada tabi'in, sampailah hari ini ulama, kan? Ulama
ulama-ulama yang dikatakan warasatul anbiya tadi. Ya, ulama tadi bagi dua kan, yang dikatakan ulama-ulama yang betul-betul berjuang dia untuk nuntut ilmu dia, buat apa benda dengan tujuan untuk nak meninggikan darjat ataupun kita katakan Islam itu di mata dunia, di mata masyarakat, lebih-lebih kepada masyarakat orang yang bukan Islam. Itu nak tinggikan, itu nak angkat. Siapa yang nak angkat agama kita? Kita kan, ulama-ulama lah kan. Agama kata apa? Agama kata tak boleh buat fitnah. Jangan buat fitnah kan. Kalau kita buat fitnah tak boleh. Itu keadaannya kan. Jadi bukan kita mengangkatkan agama itu, kita akan menjatuhkan dia, agama kita itu. Tengok orang Islam buat fitnah dan sebagainya kan? Tak boleh hal yang macam itu. Jelas tu kita nampak ya, orang yang paling mudah nilai lah kan, bukan perlu kepada cerdik pandai, lepasan universiti ke apa ke, ijazah graduate ke, tak pasti. Budak bodoh dia 6 pun boleh menilai kan keadaan itu ya. Benda tu benda yang tak betul, tak boleh kan. Jadi dia kata siapa dan wajiblah dimuliakan. Jadi tuntutannya tu wajib. Bila Allah muliakan kalau kita tak muliakan maka hukumnya haram. Jadi wajiblah dia kata dimuliakan dan dihormati sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan macam mana Allah perintah, macam mana Rasul perintah, kita kena muliakan, kena wajib kita muliakan kan. Kemudian seterusnya dia kata siapa yang mencabulinya. Ni tadi bila mencabul, kalau ambil kisah apa Ababil tadi ni, mencabul kan, nak meruntuhkan Kaabah, binasa dah dia. Itu Allah dah hukum lah di situ, binasa. Allah datangkan burung Ababil tu, lontar dengan batu-batu daripada neraka sijil, kena batu tu, reput mereka itu kan, begitu. Tu jadi di sini maksudnya siapa dia kata yang mencabulinya maka buruklah padahnya. Itu dia kata nak cerita daripada Al-Ababil itu buruk padahnya. Siapa yang buat begitu buruk. Seperti mana yang diterangkan dalam banyak cerita lah. Cerita kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Anbiya yang dulu banyak. Ya. Cerita Fir'aun kan, binasanya Fir'aun itu sebab apa? Sebab mendustakan Nabi Musa alaihi salam. Rasul tu, Nabi yang Allah utuskan, didustakan. Ada juga yang bunuh pun ada, bukan hanya setakat dia berdustakan, dia bunuh. Kitab Taurat, Injil tu yang Allah turunkan tu, bukan hanya setakat mereka guna pakai, tapi mereka tukar ikut selera mereka. Namanya manusia tu ya, ditukar tu, Allah punya tu ditukar ikut selera dia. Jadi logik tak hari ni kalau Quran tu orang tak boleh tukar, Allah jaga. Logik lah kan. Kalau Quran tu pun macam Injil dan Taurat, pasti dia diubah oleh manusia yang rakus dengan kita katakan dengan tamak dan sebagainya kan. Jadi dia kata buruk padahnya keadaan siapa yang mencabulinya. Jadi kita sebagai pengajaran kepada kita maksudnya benda-benda yang Nabi sebutkan tadi tu, Allah tu benda-benda yang berkaitan dengan agama tu, tak payahlah kita mencabulinya maksudnya, ataupun benda-benda yang dilarang ya, janganlah kita buat yang bertentangan daripada itu ya. Allah bagi laki-laki, Allah bagi perempuan ya, kemudian ditukar pula daripada laki-laki pergi ke perempuan kan. Jadi itu sunatullah, dia dah tukar benda tu kan. Itu dia mencabuli hak-hak yang sepatutnya Allah tentukan. Dia musnahlah, dia binasa dia. Bukan hanya setakat di akhirat, tapi disebutkan sini di dunia pun dalam keadaan dia dah susah keadaan itu Jadi orang yang ada bersama dalam kalangan orang-orang yang melakukan perbuatan yang durjana tadi itu, dia kata akan ditimpa bala bencana yang menimpa mereka. Jadi maknanya kata bila Allah nak balas ni, bab yang kedua, bila Allah nak balas ni, bukan Allah nak turunkan bala itu, bukan Allah turunkan bala kepada orang tu saja kan. Macam zaman Nabi Nuh tu dikaram, ditenggelamkan dunia ni, kita katakan bukan hak yang tak mau beriman dengan Nuh saja, semua orang yang beriman kena akibatnya itu. Dapat selamatlah, tak dapat selamat itulah. Zaman Nabi Lut alaihi salam serupa juga kan.
Siapa yang bertentangan seperti yang dilarang, benda yang dibuat oleh Nabi itu luar tabi'i tu kan, kita katakan. Jadi siapa yang buat pun kena, yang tak buat pun kena juga bila bala tu turun kan. Itu Nabi ceritakan kepada Aisyah begitu. Jadi mungkin perbahasan orang kata, oh macam mana pula kan? Tak adil lah. Adilnya bila di hari akhirat nanti lah. Adilnya si Allah SWT kan, dia kata niatnya tu, kalau niat tu baik, maksudnya dia dapat kebaikan lah di hari akhirat. Habis dunia dia tak dapat lah. Tak dapat dunia sebagai satu ujian. Dunia ni sebagai satu ujian, ibadat lah. Penderitaan yang dia hadapi semasa banjir besar Nabi Nuh itu yang menyebabkan dia mati ya, itu sebagai satu ujian bagi dia ya, ujian bagi dia, ibadat yang dia lakukan untuk nak diterjemahkan dalam balasan yang Allah nak bagi kepada dia ya. Bagi mereka yang menghadapi situasi itu kemudian hidup, itu sebagai satu, mungkin sebagai satu kifarah kepada mereka itu ya, berkesedaran kepada mereka itu, kifarah, kesedaran ya, oh ini keadaan ni, jadi pengajaran kifarah ni. Macam contohlah kita ni, kalau kita sedar dengan keadaan itu, tiba-tiba jalan tadi keluar kat benda tu tersadunglah kayu kan, luka kaki kan, kita kan. Jadi bagi orang yang beriman, orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini mungkin balasan kifarah atas kesalahan yang dia dilakukan. Sikit dia nak ingatkan ya, nak ingatkan kita supaya ingatan itu dapat kita bina dalam kehidupan kita untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak buat lagi lah benda-benda yang boleh mendatangkan musibah kepada kita. Tak apa dengan kifarah itu. Yang sakit itu kifarah, tak apa. Sakitlah kan, terimalah sakit itu. Sebagai ibadat. Kifarah ibadat maksudnya kan. Menghapuskan dosa, sebab tu orang kata sakit itu menghapuskan dosa. Ada juga orang terjemahkan bukan hanya sakit saja, apa sajalah yang menyusahkan kita ya, mungkin kita katakan sebab apa, sebab kematian isteri ke, kematian suami ke, itu pun yang menjadikan musibah kepada kita, juga mensucikan dosa kita kan, itu yang mana kita tak tahulah keadaan itu. Jadi biasanya malapetaka dan bala bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menimpa orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang akan merangkum orang-orang yang tidak bersalah yang ada bersama, meskipun keadaan kedua-dua golongan itu berlainan. Niatnya berbelainan. Ada orang baik, ada orang jahat. Kalau orang jahat pada kita alhamdulillah tak apa bila dia jahat kan. Kalau orang baik, Allah kenapa pula dia baik, dia kena macam tu kan, kita begitu kan. Tapi Allah mengetahui, mungkin sebagai ujian, mungkin Allah nak beri kebaikan kepada dia kan. Syahid ni, COVID hari tu banyak orang mati kan, itu syahid sebenarnya, mati yang baik lah ya, mati syahid. Kadang-kadang kita ni risau, Allah kenapa lah mati COVID kena COVID kan, tak apa, itu mati baik ya, sebagai satu orang kata penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, taun kita katakan macam itu ya, COVID tadi begitu, mati dalam keadaan yang jihad juga dikatakan, jihad ya, dapat pahala kan. Sabarlah dengan keadaan itu, berikhtiarlah untuk menghadapinya. Kalau siapa yang belum tu, cocoklah vaksin dan sebagainya kat ikhtiar kan, supaya jangan berlaku begitu kan. Itu atas usaha kita kan. Baik ya, itu yang disebut di sini kan. Kemudian seterusnya dia kata balasan akhirat dari beri berdasarkan kepada niat masing-masing. Jadi kalau kita, maksudnya kalau kita niat tu baik, maka pastilah kita akan dapat kebaikan. Itu Allah janji ya. Tak dusta. Kadang-kadang kita dekat dunia ni orang kata baik tapi tak baik kan. Dia kata nak bagi baik tapi tak bagi kebaikan ya, bahkan dia bagi penipuan, ketidakadilan dan sebagainya. Tapi kalau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni pasti baik kan. Pasti ya. Jadi balasan akhirat adalah menurut hakikat sesuatu, sama ada baik atau buruk. Kalau baik tu baiklah, kalau buruklah. Jadi maka sebab itu kita disarankan untuk membuat perkara yang baik kan? Dapatlah baik kan. Kalau kita buat perkara yang buruk nak dapat baik mustahil
Kita buat benda yang buruk, kita nak harap yang baik, mustahil lah, kan? Maka kita kena buat yang baik, pasti kita akan dapat baik. Buat yang buruk, pasti dapat buruk, kan? Tapi buat yang buruk nak dapat baik, itu mustahil, kan? Itu logik akal kita. Kalau buat yang buruk, buat yang baik nak buruk, itu something wrong lah. Dia nak buat yang baik, tapi dia nak buat benda tu baik, tapi dia tak apalah, benda buruk tak apa, tak boleh, something wrong lah, tak rasional dia, akal dia tak sempurna lah gitu. Dia tak buruk. Misalnya dia kata, dia bagi contoh dia kata dua orang yang mati, dua orang tu mati, kemudian dua orang tu mati dalam keadaan yang sama, masa yang sama, dalam pekerjaan yang sama, kan? Pekerjaan sama, iaitu dia kata dia mati bersama dalam perjalanan ke pasar. Dia nak pergi pasar, dua-dua nak pergi pasar, kan? Nak beli ikan ke, mungkin niat masing-masing tak tahulah. Ada yang pergi nak beli ikan, nak beli barang dan sebagainya, ada yang niat lain, kan? Tak sama dua orang ni. Dia nak bagi contoh lah, kan? Kemudian dia kata yang seorang tu dia niat nak beli barang-barang, macam biasalah kita pergi pasar nak beli barang-barang dan ya. Kemudian yang seorang tu dia niat lain pula, dia niat nak mencuri. Dia pergi pasar tu dia niat nak mencuri, kan? Jadi pada hari kiamat nanti, bila dia mati, ya, pada hari kiamat nanti, dua-duanya akan menerima balasan. Maknanya balasan menurut niat masing-masing. Yang niat nak pergi beli barang tu baiklah, dia beli barang tu nak buat apa? Nak bagi, kalau perempuan lah, dia pergi barang, pergi pasar nak beli makanan, nak masak, nak bagi isteri dan suami dia makan, nak bagi anak dia makan, kita katakan itu, kan, berdasarkan kepada itu, kan, maka dia dapatlah balasan baik, ya. Maknanya dia menunaikan tanggungjawab dia berdasarkan kepada agama. Dan bila beli pula beli dengan keadaan yang mengikut syariat, bukanlah beli itu main ataupun dia ambil, kita katakan benda yang beli yang secara haram lah, maksudnya yang tak halal, kita katakan tak boleh lah. Beli dengan ada cerita jual belinya dan sebagainya. Jadi kalau hak yang mencuri tadi tu dah pastilah benda tu dia niat mencuri, maka dia akan dapat bahagiannya di akhirat tentang apa? Tentang benda keburukan yang dia lakukan. Itulah Al-Quran kata apa? Fastabiqul khairat, bersegeralah kamu untuk melakukan kebaikan. Bersegeralah kamu untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Kerana kebaikan tu akan menghapuskan dosa. Al-hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan tu akan menghapuskan dosa kita, kan? Jadi fastabiqul khairat, al-hasanah yuzhibnas sayyi'at. Bersegera untuk buat kebaikan, ya. Jangan tunggu masa lagi lah kita lah. Masa ni terhad. Kita tak tahu terhadnya, kan? Tapi pada Allah terhad masanya itu, ya. Engkau ni dah sekian. Sebab tu bila dia jadikan manusia ni, kan, dia dah beritahu dah, orang ni hanya ini saja umur dia, kan, masa dia begini saja. Dia beritahu dah, siap-siap lah, kan, dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saya tak tahu, kan, mungkin esok lusa kita tak tahu macam mana, kan, keadaan itu. Jadi maka sebab itu dia perintahkan fastabiqul khairat, bersegeralah untuk buat kebaikan. Kebaikan tu banyaklah. Disebut hasanah hati, khairat ni hasanah jugalah, maksudnya kebaikan. Banyak. Kebaikan ni maksudnya yang tak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak bertentangan. Fastabiqul khairat. Tak bertentangan. Kalau bertentangan itu tak dilarang lah, kan? Macam semayang tak bertentangan, buatlah fastabiqul khairat. Sedekah itu tak bertentangan, buatlah, itu diperintahkan, ya. Zakat dan sebagainya, ya. Bercakap benar, katakan, ya. Bekerja, cari rezeki, buatlah, tak ada masalah, kan? Fastabiqul khairat, buat benda yang baik. Pasti. Sebab tu bila kita buat benda baik, kita akan dapat baik, kan? Itu keadaannya. Baik, kita sampai setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-42, ya. Menceritakan tentang niat juga. Jadi maksudnya di sini dia punya isu je berkaitan dengan niat baik, ya. Dan niat baik tu mana pasti akan dapat kebaikan, ya. Macam Nabi katalah, ya. Jadi bergantung pada niat mereka itu, ya. Jadi maka sebab itu kita niat baik, ya. Dulu saya dengar orang-orang apa dia panggil, budak
Mak Gian ni. Sebut apa? Hati mesti baik ber. Itu kan. Itu Mak Gian sebut tu kan. Saya ingat kataan dia tu. Hati mesti baik ber tadi. Itu keadaan dia. Kan. Jadi niat tu baik lah kan. Insya-Allah kan. Dia buat tak baik tu cerita, tapi hati tu mesti niat tu mesti baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.